Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap murid berada dalam keadaan sihat. Okey, kita sambung pembelajaran kita pada hari ini iaitu Pendidikan Kesihatan tahun 6. Pada pembelajaran yang lepas, cikgu dah terangkan tentang perubahan yang berlaku pada diri murid-murid yang meningkat remaja, iaitu perubahan daripada segi fizikal yang disebabkan oleh penghasilan hormon estrogen untuk murid-murid perempuan dan androgen untuk murid-murid lelaki. Okey, hari ini kita teruskan tentang bagaimana murid-murid boleh melalui kehidupan sambil mengalami perubahan ini. Baik, kita masih lagi di unit 1 iaitu unit megah dan gagah, tapi cikgu akan teruskan dengan kemahiran yang seterusnya iaitu subunit remaja bergaya dan berjaya. Bagaimana murid-murid ingin melalui perubahan, mengasimilasikan perubahan yang berlaku pada diri murid-murid dengan kehidupan. Okey, baik. Kita tengok buku teks muka surat 4. Mari sama-sama kita rujuk. Jika tiada buku teks dengan murid-murid sekarang, murid-murid boleh rujuk pada paparan yang cikgu tunjukkan. Okey. Lutfi, Stacy dan rakan atlet seronok mencabar diri mereka melakukan aktiviti-aktiviti lasak dalam sesi kepemimpinan. Mereka melahirkan rasa syukur kerana dididik menjadi lebih bertanggungjawab tentang seksualiti. Dengan menggunakan aplikasi rangkaian sosial di internet, mereka mengapresiasi diri mereka menerusi karya yang berikut. Apresiasi maksudnya murid-murid menghargai. Okay, baik. Yang pertama, cara mereka mengapresiasi diri mereka. Saya mampu membina dan mengekalkan hubungan yang baik dengan rakan sebaya. Di mana yang kita sudah terangkan pada pembelajaran sebelum ini, rembesan hormon estrogen akan menyebabkan beberapa perubahan fizikal pada murid perempuan. Begitu juga rembesan hormon androgen melibatkan perubahan fizikal pada murid lelaki. Perubahan ini murid-murid menyebabkan ada di kalangan murid-murid yang berasa malu, rendah diri, takut dan sebagainya. Sebenarnya itu perasaan itu patut dibuang murid-murid ya. Walaupun berlaku perubahan itu, kerana perubahan itu berlaku pada semua manusia. Jadi perubahan yang berlaku itu meningkatkan murid-murid ke alam dewasa. Sepatutnya murid-murid jangan rasa rendah diri dan terus mengekalkan hubungan yang baik dengan rakan. Ya. Walaupun antara dua jantina sebelum ni cikgu dah terangkan perlu ada batasan, kekalkan batasan itu tetapi jangan jarakkan hubungan. Maksudnya jangan diputuskan hubungan yang telah dijalin ataupun diadakan sebelum ini. Saya selesa dengan perkembangan tubuh dan kesedaran seksualiti saya. Okey. Murid perlu selesa. Jangan kata terutama murid-murid perempuan lah, apabila telah berlaku perubahan pada diri fizikal mereka, mereka berasa malu untuk melakukan aktiviti, terutama aktiviti sosial. Terutama aktiviti fizikal. Kerana ketara perubahan pada diri mereka pada aspek fizikalnya, terutama di bahagian dada, pinggul dan sebagainya. Tetapi murid perlu ingat, gaya hidup sihat ialah antara cara hidup yang paling penting yang kita perlu tekankan. Oleh itu, murid-murid perlu terus beriadah. Jangan kata bila dah berlaku perubahan fizikal tersebut, dah malu dah nak bersukan dan sebagainya. Ada cara murid-murid ya, kita perlu belajar. Kamu perlu belajar bagaimana untuk berasimilasi dan selesa dengan perkembangan tubuh kamu. Jangan bataskan pergerakan fizikal kamu hanya kerana berlaku perubahan fizikal pada diri kamu. Baik, kita teruskan. Saya mampu menetapkan had yang sesuai dalam perhubungan dengan rakan-rakan. Seperti mana yang cikgu terangkan tadi. Teruskan hubungan, namun batasan itu perlu ada. Ya, perlu ada batasan. Kalau sebelum ni berlaku sentuhan, elakkan sentuhan. Ya, terutama antara dua gender, lelaki dan perempuan. Teruskan berkawan. Tiada masalah ya. Saya bersyukur dengan perubahan tubuh saya dan saya menghargainya. Okey. Teruskan beraktiviti. Ya, murid jangan takut, jangan malu, jangan segan.
teruslah menyertai apa-apa aktiviti yang ada di sekolah ataupun yang ada di kawasan kediaman kamu. Ataupun kamu juga boleh dengan cara bersyukur dengan perubahan diri, dengan cara menghargainya. Macam mana? Okey, kamu jaga diri kamu. Macam mana? Seperti contoh gambar tu, beberapa murid ini menyertai pasukan taekwondo. Ya, kenapa mereka menyertai pasukan taekwondo? Ada beberapa kebaikan di situ murid-murid. Pertama, badan mereka boleh jadi sihat. Mereka dapat mengekalkan kesihatan badan mereka. Yang kedua, mereka dapat menjaga keselamatan diri mereka. Ya? Jadi teruskan menghargai diri murid-murid. Baik, cikgu teruskan. Saya memahami risiko, tanggungjawab dan kesan daripada tingkah laku seksual yang negatif. Okey, murid kena faham. Okey. Tingkah laku seksual murid perlu bataskan kerana apabila murid makin meningkat dewasa, tindakan undang-undang boleh dikenakan terhadap murid-murid kerana kamu bukan lagi minor. Okey, apabila meningkat dewasa, terutama apabila telah melepasi umur 18 tahun dan ke atas, jika kamu melakukan kesalahan, kamu boleh dikenakan tindakan, terutama antaranya kesalahan seksual. Jika kamu masih di bawah umur, kamu juga boleh dikenakan tindakan di bawah kategori kesalahan juana. Jadi elakkan murid-murid faham risiko. Jika kamu melakukan perbuatan ataupun kesalahan, kamu boleh dikenakan tindakan. Tambahan lagi, berkaitan dengan seksual ni. Jadi murid perlu sedar tentang perkara itu, ya. Baik, cikgu teruskan. Saya bertindak secara bertanggungjawab hasil didikan keluarga yang baik. Okay. Dalam mengharungi kehidupan remaja ini, murid sebenarnya mengikut kajian, zaman remaja ini ialah zaman yang paling penting. Zaman di mana yang akan mencorak bagaimanakah imej kepribadian remaja itu apabila mereka telah meningkat dewasa. Ya, kerana zaman remaja ini zaman peralihan. Beralih daripada kanak-kanak yang kurang berfikir tentang risiko kepada remaja yang tahu akan risiko dan boleh dikenakan hukuman jika melakukan kesalahan, beralih kepada remaja yang perlu memikirkan tentang masa depan. Jadi keluarga, didikan keluarga sangat penting. Keluarga juga antara ejen yang membantu, yang sebenarnya boleh cikgu katakan yang sepenuhnya membantu bagaimana untuk membentuk dan mendidik remaja itu. Jadi, cikgu harapkan murid-murid rapatlah dengan keluarga. Apabila meningkat remaja ni, kongsilah. Jangan malu untuk berkongsi apa-apa masalah, apa-apa idea dan pendapat dengan ahli keluarga. Ya, jangan berkongsi dengan orang yang akan membawa ataupun mendidik pemikiran murid-murid ke arah yang negatif. Jangan. Keluargalah tempat yang utama untuk apabila kita mengadu, berbincang jika kita menghadapi segala masalah. Cikgu faham apabila remaja ini, murid-murid lebih dekat dengan kawan. Ya, bukannya apa murid, kadang-kadang nasihat kawan itu nasihat yang kurang, yang agak-agak berunsur negatif. Tetapi kalau dengan keluarga, ahli keluarga sentiasa akan membentuk anak-anak ataupun kalau daripada abang atau kakak akan membentuk adik-adiknya ke arah yang lebih baik. Tak ada nasihat-nasihat ataupun petunjuk yang akan membentuk remaja ke arah yang salah. Jadi itu pesan cikgu tadi. Bertindak secara bertanggungjawab dan rapatkan diri dengan keluarga. Okey, baik. Jelas murid-murid, ya. Maksudnya cikgu di sini, daripada slide cikgu ini, cikgu nak terangkan, jangan hadkan diri murid-murid walaupun murid-murid telah meningkat ke alam remaja. Jangan malu dengan perubahan fizikal yang berlaku. Hargailah perubahan fizikal itu dan teruskan kehidupan ke arah yang lebih baik. Itu sebenarnya objektif ataupun matlamat utama yang ingin cikgu sampaikan. Okey, baik. Berbalik kepada perubahan tadi,
Okey, akan berlakulah beberapa juga perubahan dalam hidup murid-murid. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, apabila hormon estrogen dan androgen itu bertindak dalam tubuh murid-murid, akan berlakulah perubahan fizikal antaranya seperti yang kita tengok pada gambar yang pertama itu, tumbuh bulu-bulu pada ketiak, kalau lelaki ni di bahagian muka dan juga di bahagian sulit. Jadi macam mana nak cara nak jaga? Okey, cikgu terangkannya. Penjagaan kesihatan dan kebersihan. Kalau untuk bawa di bahagian bawah ketiak ni murid-murid, apa yang perlu murid buat? Murid perlulah pakai deodoran. Kenapa nak kena pakai deodoran? Kerana bahagian ini ialah bahagian yang kita panggil tersepit. Peluh juga dihasilkan dan akan menghasilkan bau. Kita perlu jaga imej kita murid-murid. Ya? Jangan kerana bila badan kita bau busuk, bau hapak, kita tak jaga, orang pun tak nak dekat dengan kita. Ini akan memalukan kita. Kita sendiri pun akan rasa rendah diri. Jadi kita perlu jaga. Bila mandi, cuci dengan sabun, bersihkan bahagian-bahagian yang tubuh badan kita yang terkepit tu, antaranya celah peha. Ya? Kita perlu jaga. Baik, yang kedua untuk perempuan. Bila dah timbul bila dah berlakunya perubahan haid tadi disebabkan oleh hormon estrogen, antara perkara yang paling ditakuti oleh perempuan ialah naik jerawat pada muka. Jerawat ni tak ada masalah murid. Seperti mana kita sedia maklum, jerawat ni ialah kotoran yang dikeluarkan daripada muka. Macam mana cara nak jaga? Murid-murid perlulah guna pencuci muka, perlu guna krim, kerana kulit perempuan lebih halus daripada lelaki. Okay, boleh belajar. Itulah yang tadi, hasil didikan keluarga. Belajar dengan ibu atau kakak di rumah. Macam mana cara untuk menjaga penampilan murid-murid. Baik, seterusnya. Kuku. Jaga kebersihan kuku murid-murid. Bila orang tengok kita, bila orang tengok kita, orang akan tengok rambut. Rambut ni mahkota. Orang akan tengok muka, orang tak akan tengok kuku. Ini benda yang selalu menjadi penilaian orang lain terhadap diri kita. Adakah murid ini seorang yang pembersih, pengutur, kemas dan sebagainya. Ini antara aspek-aspek yang perlu murid jaga. Kuku jangan panjang, jangan kotor dan sebagainya. Perlu dipotong mengikut waktunya. Kalau untuk kuku tangan, kita sedia maklum, seminggu sekali perlu potong. Tapi untuk kuku kaki pula, paling kurang 2 minggu sekali. Kerana kuku kaki, pertumbuhannya lebih lambat daripada kuku di jari kita. Baik. Terusnya, penjagaan gigi. Gigi ini bak mutiara murid-murid. Murid-murid perlu jelas dan faham. Bak mutiara pada diri kita. Kita perlu jaga. Betul. Cikgu, kalau saya sakit gigi, saya pergi klinik, cabut je lah. Betul. Tapi apabila murid telah meningkat dewasa, gigi susu dah tak ada. Yang tinggal gigi kekal. Gigi kekal, kalau cabut dah tak ada murid-murid. Jadi murid-murid perlu jaga. Itulah gigi yang murid akan gunakan sehingga ke akhir hayat kita. Jadi jaga gigi. Berus gigi. Jika perlu gunakan floss untuk menanggalkan sisa-sisa ataupun baki-baki tebisan makanan yang terlekat di celah-celah gigi. Ya. Bukan setakat itu saja murid-murid, penjagaan kesihatan dan kebersihan, banyak lagi aspek-aspek yang murid perlu lihat, perlu pelajari supaya penampilan murid lebih segak, tampan dan bergaya. Tapi itu cikgu akan bawa pada tajuk yang akan datang lah. Okey. Sebagai tugasan murid-murid, cikgu nak murid lengkapkan peta pemikiran tentang cara penjagaan kesihatan dan kebersihan. Peta pemikiran yang tadi tu. Cikgu nak murid lengkapkan macam mana cara nak jaga. Yang pertama tadi, bahagian ketiak. Yang kedua, muka. Ketiga, kuku. Dan keempat, gigi. Murid tak perlu lukis gambar. Cukup sekadar murid lakarkan peta buih itu dan masukkan maklumatnya saja. Okey. Cikgu harap penerangan cikgu ini jelas dan murid faham dan murid boleh mengaplikasikan tentang penjagaan kebersihan dan kesihatan diri dan murid sedar tentang perubahan yang sedang berlaku dalam diri murid-murid. Okey, untuk itu
Cikgu akhir dengan terima kasih, jaga kesihatan, jaga diri, dan jumpa lagi. Bye.